Assalamualaikum. Hari ini kita akan tengok pula 1.3 iaitu mengaplikasikan dan menggunakan konsep kebarangkalian suatu peristiwa untuk menyelesaikan masalah. Okey. Kebarangkalian ialah satu peristiwa, kebarangkalian suatu peristiwa ialah nisbah bilangan kali berlakunya peristiwa itu kepada bilangan cubaan yang cukup besar. Ataupun kalau formula ialah kita tengok formula bagi kebarangkalian iaitu kebarangkalian peristiwa A ialah bilangan kali berlaku A bahagi dengan bilangan cubaan yang cukup besar. Okey, simbol bagi kebarangkalian ialah P. Ini ialah kebarangkalian. Simbol yang dekat sini ialah A ialah peristiwa. Kita simbolkan dia sebagai A lah. Dia mungkin boleh B ataupun jadi C dan sebagainya. Okey, bilangan simbolnya lah N kali berlaku A, bilangan cubaan yang cukup besar NS. Okey, jadi kita boleh ringkaskan kebarangkalian satu peristiwa berlaku, katakanlah peristiwanya ialah A, adalah sama dengan bilangan peristiwa A bahagi dengan bilangan semua. Okey, contoh kita tengok dekat sini. Okey, kalau kamu tengok dekat sini ada 3 biji guli yang berwarna hijau. Ada 3 biji guli berwarna hijau. Okey. Bilangan semua guli ialah 3. Hijau. Bilangan hijau ialah 3. Okey, berdasarkan formula kebarangkalian. Jadi kalau kita nak kira hitung kebarangkalian mendapat guli hijau. Kebarangkalian dapat guli hijau. Sama dengan berapa? Okey, menggunakan formula kebarangkalian hijau simbolkan H. Jadi peristiwanya ialah H sama dengan bilangan H bahagi dengan bilangan sampel ataupun semua. Okey, perhatikan peristiwanya mesti sama. Kalau dekat sini hijau bermaksud ini adalah bilangan hijau. Kalau dekat sini biru jadi sini bilangan biru. Okey, masuk saja maklumat yang kita ada. Okey, kita masuk saja maklumat. Maka kita akan dapat kebarangkalian hijau ialah bilangan hijau. Bilangan hijau kita ada 3. Kita masukkan 3. Kita masukkan 3. Bilangan semua ada 3 juga. Ada 3 bilangan hijau. Jadi bilangan hijau adalah bersamaan dengan 1. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan 1 dekat sini ialah kita pasti dapat guli hijau jika kita ambil secara rawak, ambil sebiji secara rawak daripada sini, kita pasti mendapat guli hijau. Okey. Contoh soalan lainlah. Katalah dia suruh kita hitungkan kebarangkalian mendapat guli warna hitam. Mendapat guli berwarna hitam. Jadi ikut formula bilangan hitam kita bahagikan dengan bilangan semua yang ada berdasarkan gambar rajah yang atas tadi. Okey. Berapa bilangan guli hitam? 0. Berapa bilangan semua guli ada? 3.
Jadi kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat kebarangkaliannya adalah kosong. Bermaksud dekat sini, bermaksud dekat sini kebarangkalian apabila kita nak cari buli warna hitam, kita dapat kebarangkalian kosong. Kebarangkalian ialah apakah kesudahan yang mungkin, apakah keputusan yang mungkin kalau kita ambil buli, satu biji buli. Bermaksud kebarangkalian hitam ini kosong, bermaksud dia tidak mungkin kita akan dapat buli warna hitam. Sebab apa? Sebab dalam ni buli warna hitam tiada. Okey. Apabila suatu peristiwa pasti berlaku. Apabila suatu peristiwa pasti berlaku, kebarangkaliannya adalah satu. Apabila suatu peristiwa pasti tidak berlaku, kebarangkalian adalah kosong. Bermaksud kebarangkalian terletak antara kosong hingga 1. Jadi kebarangkalian terletak di antara kosong hingga 1. Bermaksud kalau kamu tengah kira kebarangkalian, jawapan kamu mesti paling kecil kosong, mesti paling besar ialah 1. Okey, kosong ini maksudnya ialah tidak mungkin kita akan dapat. Yang ini maksudnya ialah pasti kita akan dapat. Okey. Baik, tapi apa-apa yang penting kamu pegang kepada formula iaitu PA, kebarangkalian A sama dengan kebarangkalian bilangan A bahagi dengan bilangan semua. PA and AS, panas. Okey, kamu ingat macam itulah panas Okey, kita cuba soalan yang pertama. Sebuah kilang komputer mengeluarkan 2000 buah komputer dalam suatu bulan tertentu. Okey, ambil maklumat dia. Dia mengeluarkan 2000 buah komputer. Didapati bahawa 24 komputer, 24 adalah rosak. 24 adalah rosak. Jika sebuah komputer dipilih secara rawak daripada 2000 komputer itu, cari kebarangkalian bahawa komputer itu adalah rosak. Okey, masa ini sekarang ialah peristiwa kita. Dan peristiwa ini kita guna simbol R untuk rosak. Okey, soalan tanya berapakah kebarangkalian? Kebarangkalian untuk rosak sama dengan berapa? Okey, maklumat dekat atas ialah kita dapat maklumat semua komputer iaitu 2000. Okey, menggunakan formula tadi, panas. Kebarangkalian rosak sama dengan bilangan rosak bahagi dengan bilangan semua yang ada. Okey, berapakah bilangan yang rosak? Bilangan yang rosak ialah 24. Jadi 24 kita bahagikan dengan semua yang ada iaitu 2000. 2000. Okey. Kamu tekan saja kalkulator. 24 bahagi dengan 2000. Kamu akan dapat 24 bahagi dengan 2000. Jadi kamu akan dapat guna kalkulator 24 bahagi ataupun per dengan 2000. Kita akan dapat 3 per 250. 3 per 250. 3 per 250 ataupun ataupun kita tukar kepada perpuluhan 0.012. Nampak nilai dekat sini lebih daripada 0 tapi dia kurang daripada 1. Bermaksud jawapan kita ni valid lah. Okey. Apa-apa pun untuk jawab soalan, kamu kena rujuk kepada formula kebarangkalian. Dan kamu kena kenal pasti apa maklumat yang diberi.
Okey, kita cuba tengok soalan nombor 2. Terdapat 80 orang pelajar Melayu. Okey, kita senaraikan. Terdapat 8, maksudnya bilangan Melayu ialah 80. 70 orang pelajar Cina, bilangan Cina ialah 70. 90 orang pelajar India, bilangan pelajar India ialah 90. Okey. Ada lagi tak pelajar lain? Okey, tak ada. Jadi maksudnya daripada maklumat ini kita dapat tahu bahawa bilangan semua pelajar ialah tambahkan semualah. Kita tambahkan 80 tambah 70 tambah 90. Okey, 150, 240. 240 ini bilangan semua pelajar yang ada. Okey, kemudian dia bagi maklumat pada kita lagi ialah 100 orang daripadanya ialah pelajar perempuan. 100 pelajar perempuan. Okey, kita tulis. Bilangan pelajar perempuan P perempuan kita simbolkan sebagai P iaitu 100 seorang pelajar perempuan. Jika seorang pelajar dipilih secara rawak, okey, kita buat eksperimen, kita buat uji kaji. Jika seorang pelajar dipilih secara rawak, cari kebarangkalian bahawa perempuan terpilih. Okey, maksudnya dekat sini dia nak berapakah kebarangkalian perempuan P terpilih. Soalan nak itu. Bila soalan melibatkan kebarangkalian, kamu kena ingat kamu mesti guna formula kebarangkalian iaitu kebarangkalian perempuan sama dengan bilangan perempuan. Mesti sama cerita bahagi dengan bilangan semua. Okey, berapa bilangan perempuan? Bilangan perempuan ialah 100. Berapa bilangan semua yang ada? Semua yang ada ialah 240. Okey, kamu tekan saja kalkulator, kamu akan dapat 100 bahagi dengan 100 per dengan 240. Jadi kamu akan dapat 5/12. 5/12. Kamu boleh saja bagi jawapan dalam bentuk perpuluhan. Kalau nak perpuluhan kamu tekan ni lah. Jadi 0.4. Okey, jawapan kita antara 0 sampai 1, jadi ini valid. Okey. Seterusnya kita tengok pada muka surat 5. Pada muka surat 5. Okey. Soalan nombor 3. Jadual kekerapan di atas menunjukkan saiz kasut yang dipakai oleh sekumpulan pelajar di sebuah kolej. Okey, maksudnya yang memakai saiz kasut nombor 5 ialah 100 orang. Jadi kekerapan dekat sini menunjukkan bilangan orang. Yang memakai saiz kasut 6 ialah seramai 120 orang. Okey, soalannya adalah cari kebarangkalian bahawa seorang pelajar yang dipilih secara awak daripada kumpulan pelajar itu memakai kasut bersaiz 8. Okey, dia nak yang bersaiz 8. Okey, peristiwanya ialah yang bersaiz 8. Okey, itu syarat dia. Jadi kebarangkalian yang bersaiz 8 ialah bilangan 8 bahagi dengan bilangan semua pelajar yang ada dekat situ. Okey, kita tengok contoh dekat sini. Yang memakai saiz 5 100 orang, yang memakai saiz 6 120, yang memakai saiz 7 320, yang memakai saiz 60 ialah saiz 8 ialah 60. Jadi kalau kamu tambahkan semua, bilangan semua pelajar ialah 600 dan bilangan yang memakai saiz nombor 8 ialah 60. Okey. Jadi kita ambil menggunakan formula
Ni bermaksud kita akan dapat sama dengan 60. Kita bahagi dengan semua iaitu 600. Jadi kita akan dapat 1/10. Okey. Soalan seterusnya nombor 4. Jadual kekerapan di atas menunjukkan perbelanjaan bulanan bagi sekumpulan pekerja. Maksudnya, okey, yang belanja, ini ialah dalam bentuk duit. Yang belanja sebanyak RM300 ialah 20 orang. Yang ini ialah kekerapan, maksudnya sini ialah bilangan pekerja. Okey, yang belanja 360, 25 orang, RM400, 40 orang, 450 ialah 35. Okey, soalannya, cuba perhatikan soalannya. Jika seorang pekerja dipilih secara awak, cari ke barang kalian bahawa perbelanjaan bulanan pekerja itu adalah lebih daripada RM350. Lebih daripada 350. Maksudnya yang berbelanja sebanyak 400 dan 450. Okey. Jadi bilangan semua yang belanja ni ialah 40 tambah 35 iaitu seramai 75 orang. Okey, yang belanja lebih daripada 400 hingga 450. Kemudian kalau kita tengok jumlah semua pekerja, bilangan semua pekerja kita tambahkan 20 tambah 25 tambah 40 tambah 35. Okey. Jadi kita akan dapat 20 tambah 25 tambah 40 tambah 35. Jadi kita akan dapat 120 orang. Jumlah semua pekerja ialah 120 orang. Okey, tapi jumlah yang belanja lebih daripada 360 tadi ialah yang belanja lebih daripada 350 ialah 75 orang. Okey, iaitu 40 tambahkan dengan 35. Cari ke barang kalian. Ke barang kalian yang belanja lebih daripada RM350. Okey, peristiwanya ialah lebih daripada RM350. Bilangan. Kalau bilangan bermaksud bilangan orang lah. Bahagi dengan bilangan semua. Okey, 350 bilangannya ialah seramai 75. Kita ambil yang sini tadi. Bilangan semua ialah seramai 120. Jadi 75 kita bahagikan dengan 120. 75 dengan 120. Okey, jadi kita akan dapat jawapan 58. Ataupun kalau kamu tukar pada perpuluhan 0.65. Okey. 5/8. Tengok ke barang kalian. Seterusnya kita tengok soalan nombor 1. Sebiji dadu dilambungkan sebanyak 1200 kali. Okey. Bermaksud bilangan cubaannya ialah 1200 kali. Bilangan dilambung sebanyak ialah ni bilangan cubaan ataupun bilangan semua. Okey, jadi kita dapat maklumat bilangan semua cubaan tadi ialah 1200. Kebarang kalian mendapat nombor 4 ialah kebarang kalian mendapat nombor 4. Kebarang kalian mendapat nombor 4 ialah nombor 4 ialah 1/6. Okey. Jadi maksudnya kita akan tulis
kebarangkalian mendapat nombor 4 ialah 1/6. Maksudnya peristiwanya ialah sekarang ni, peristiwanya ialah mendapat nombor 4, maka formula yang kita akan guna ialah kebarangkalian mendapat nombor 4 adalah bersamaan dengan bilangan yang mendapat nombor 4 bahagi dengan bilangan semua. Okey, berdasarkan maklumat, kita ada kebarangkalian diberi pada kita. Kemudian kita ada bilangan semua diberi pada kita. Dan soalan tanya berapakah bilangan kali mendapat nombor 4. Maksudnya berapakah bilangan nombor 4 yang akan muncul. Okey. Jadi kita masukkan saja maklumat yang telah kita perolehi tadi. Kebarangkalian nombor 4 ialah 1/6. 1/6 bersamaan dengan bilangan nombor 4 kita tak tahu. Soalan tanya iaitu bilangan semua ialah 1200. Okey. Nak dapat bilangan nombor 4 ini, maka kita akan bawa 1200 ke atas. Okey, dia akan jadi 1/6 darabkan dengan 1200. Sama dengan bilangan nombor 4. Okey, kamu tekan je kalkulator. 1/6 darabkan dengan 1200. Jadi kamu akan dapat 200. Maksudnya bilangan untuk mendapat nombor 4 ialah seramai 200 orang. 200 kali. Okey. Apa-apa pun apabila kita jawab soalan, kita mesti merujuk kepada formula kebarangkalian. Okey. Seterusnya soalan nombor 2. Okey, kita tengok. Kebarangkalian tembakan seorang peserta mengenai. Kebarangkalian mengenai ialah 7/9. Okey. Maksudnya kita tulis kebarangkalian mengenai, saya tulis K. Kena. Kebarangkalian kena ialah 7/9. Jika peserta itu melepaskan tembakan, melepaskan 162 tembakan ke sasaran. Maksudnya ini ialah dia punya cubaan dia. Ataupun semua cubaan yang telah dibuat. Jadi bilangan semua dia ialah 162. Jangkakan bilangan kali. Okey. Jangkakan bilangan kali. Dia nak bilangan yang kena. Maksudnya soalan nak berapakah bilangan yang kena. Okey. Kita punya clue ialah di sini. Kebarangkalian. Jadi kita akan guna formula kebarangkalian. Kebarangkalian kena sama dengan bilangan kena bahagi dengan bilangan semua. Okey, kebarangkalian ialah 7/9. Bilangan kena yang hendak dicari. Bilangan semua kita dah tahu iaitu 162. Okey, jadi ini kita bawa ke sebelah sini. Maka kita akan dapat 7/9 darabkan dengan 162 bersamaan dengan bilangan yang kena. Okey, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat dia punya jawapan 7/9 darab 162. Jadi kamu akan dapat, okey, kalau macam ni kamu tukar kepada pecahan tak wajar, shift tekan ABC 4/9. Ataupun kita tengok oh salah. Bukan 62 tapi 162. 7/9 darab 162. Jadi dapat 126. Bilangan yang mengenai adalah 126.
Lagi sekali, keywordnya ialah formula bagi kebarangkalian. Okey.